Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bab 4 Pembiakan, subtopik 4.4 Persenyawaan dan Kehamilan. Dalam subtopik ini, ada 3 perkara yang perlu kamu ketahui iaitu yang pertama, berkomunikasi mengenai proses persenyawaan dan penempelan embrio. Kedua, mewajarkan kepentingan dan fungsi plasenta dan juga tali pusat. Dan yang ketiga, memerihalkan perkembangan zygot kepada embrio dan seterusnya kepada fetus dalam tempoh kehamilan sehingga kelahiran. Maksud persenyawaan ialah proses pencantuman nukleus sperma iaitu gamet jantan dengan nukleus ovum iaitu gamet betina. Berikut pula adalah gambar rajah bagaimana proses persenyawaan boleh berlaku. Pertama, sperma daripada zakar lelaki akan berenang memasuki faraj ketika persetubuhan. Kedua, jika ovum hadir di tiub falopio, persenyawaan mungkin akan berlaku, di mana nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum di tiub falopio bagi membentuk zygot. Dan yang ketiga, selepas persenyawaan berlaku, zygot akan membahagi menjadi satu berbola sel yang disebut sebagai embrio. Embrio seterusnya akan menempel di dinding uterus. Secara ringkasnya, terdapat 3 proses penting yang berlaku di sini, iaitu yang pertama, proses pengovulan, di mana ovari membebaskan ovum. Kedua, persenyawaan. Persenyawaan berlaku di tiub falopio, di mana gamet jantan iaitu sperma akan bercantum dengan gamet betina iaitu ovum di tiub falopio. Dan yang terakhir, proses penempelan. Proses penempelan berlaku apabila embrio menempel di dinding uterus. Proses kehamilan ialah proses perkembangan embrio menjadi fetus. Fetus ialah kandungan yang sudah menyerupai manusia, seperti mempunyai tangan, kaki, mata, pembentukan hidung dan mulut dan sebagainya. Proses kehamilan biasanya mengambil masa 38 ke 39 minggu. Fetus atau bayi akan keluar melalui faraj. Pada minggu ke-38 atau 39, fetus akan berputar sehingga kepalanya menuju ke arah serviks. Dinding berotot uterus akan mengecut dengan kuat. Amnion pecah dan fetus ditolak keluar dari uterus melalui faraj. Seterusnya kita akan melihat apakah itu amnion, tali pusat dan juga plasenta. Lihat pada gambar rajah, ada beberapa struktur penting yang perlu kamu ketahui iaitu yang pertama, plasenta, yang kedua, tali pusat, yang ketiga, amnion dan yang keempat, bendalir amnion. Plasenta, tali pusat dan bendalir amnion mempunyai fungsinya yang tersendiri dalam proses kehamilan. Plasenta ialah tempat pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan bahan kumur antara darah ibu dan darah fetus. Tali pusat pula ialah tiub yang menghubungkan fetus dengan plasenta. Terdapat salur darah dalam tiub untuk mengangkut darah kepada dan daripada fetus. Bendalir amnion pula bertindak sebagai kusyen yang menyerap gegaran dan mencegah fetus daripada kecederaan. Secara ringkasnya, fungsi plasenta, tali pusat dan bendalir amnion. Plasenta berfungsi untuk membekalkan makanan dan oksigen kepada embrio atau fetus. Tali pusat pula mengangkut darah dari dan kepada fetus. Dan yang terakhir, bendalir amnion berfungsi untuk melindungi embrio dan fetus daripada kecederaan.